dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kesiani, saya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri Malaysia, dengan ini mengisytiharkan dan mensyuhurkan bahawa mulai daripada 16 hari bulan September tahun 1963 dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat dan kekalkan keamanan di antara segala bangsa di dalam dunia ini. Merdeka! Jasa dan budi kita, ayolah berbakti hingga akhirnya. Malaysia yang mengandungi negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Johor, negeri Sembilan, negeri Kelantan, negeri Selangor, negeri Perak, negeri Perlis, negeri Pulau Pinang, negeri Melaka, negeri Singapura, negeri Sabah dan negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat serta berasas kebebasan dan keadilan, dan sentiasa mempertahankan serta memeliharakan keamanan dan kemesraan umatnya dan kekalkan keamanan di antara segala bangsa di dalam dunia ini. Merdeka! 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 Demikian tadi laungan Keramat Merdeka sebanyak 7 kali yang dilafazkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sewaktu peristiwa pemasyhuran Malaysia bergema dengan penuh semangat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur tanggal 16 September 1963. Jadi murid-murid, apa yang cikgu cuba tampilkan melalui video sebentar tadi merupakan rentetan peristiwa pengisytiharan Malaysia pada ketika itu. Jadi kita lihat sambungan pelajaran kita di halaman ini ialah tentang peristiwa pengisytiharan Malaysia. Kita baca bersama. Pembentukan Malaysia berjaya dilaksanakan setelah melalui pelbagai proses rundingan dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jalur pada bendera Malaysia telah ditambah apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura bergabung membentuk Malaysia. Perlembagaan Malaysia pula telah digubal berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, murid-murid, kita dapat lihat di halaman yang sama di bawahnya terdapat dokumen pemasyhuran Malaysia dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi, manakala di sebelahnya pula merupakan transkripsi pemasyhuran Malaysia dalam tulisan Rumi. Halaman berikutnya pula kita dapat lihat pemasyhuran Malaysia pada 16 September 1963 telah diadakan serentak di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu dan Kuching. Gambar yang tertera ialah ketika Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Gambar yang kedua pula menyaksikan Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Timbalan Perdana Menteri, mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah. Manakala gambar yang ketiga pula memaparkan wajah Tan Sri Datuk Muhammad Khir bin Johari, Menteri Pertanian dan Koperasi, mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di Padang Sentral, Kuching, Sarawak. Seterusnya kita lihat pula negeri-negeri yang membentuk Malaysia. Pembentukan Malaysia telah diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tahun 1963.
Negeri-negeri yang bergabung dan membentuk Malaysia ditunjukkan dalam peta di bawah. Antaranya meliputi Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Singapura dan termasuklah Sabah dan Sarawak. Seterusnya, kita akan lihat jasa dan peranan para pemimpin tempatan yang telah memberi sumbangan yang bermakna dalam pembentukan Malaysia. Sebagai rakyat, kita harus berasa bangga dengan kebijaksanaan dan permuafakatan yang terjalin antara mereka. Terima kasih para pemimpin. Antaranya, tidak lain tidak bukan ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash yang telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Beliau telah melawat Sarawak dan Borneo Utara untuk menerangkan matlamat pembentukan Malaysia. Beliau juga telah mengetuai Persekutuan Tanah Melayu dalam upacara menandatangani Perjanjian Malaysia di London. Pemimpin seterusnya merupakan Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Tun Abdul Razak bin Datuk Husin merupakan Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Antara tugas beliau adalah untuk menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Beliau juga terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara. Seterusnya, Lee Kuan Yew yang merupakan pemimpin utama Singapura yang menyokong pembentukan Malaysia untuk menghalang ancaman komunis di Singapura. Berikutnya merupakan Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i, iaitu pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Kobob. Sebagai Ketua Setiausaha Tetap Kementerian Luar, beliau telah diberi tugas untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun merupakan pengasas United Sabah National Organisation, USNO, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga menjadi ahli Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, iaitu JPPM. Beliau merupakan Yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Tidak ketinggalan juga beberapa orang pemimpin lagi yang turut memainkan peranan. Antaranya merupakan Tun Muhammad Fuad Stephens, Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ningkan, Tun Temenggung Jugah Anak Baryeng dan Tan Sri Dato' Amar Ong Ki Hui. Kita kenali Tun Muhammad Fuad Stephens. Tun Muhammad Fuad Stephens merupakan pengasas United National Kadazan Organisation, UNCO, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga dilantik menjadi pengerusi JPPM. Setelah pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah yang pertama. Berikutnya, Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ningkan yang menubuhkan Sarawak National Party, SNAP, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga merupakan ahli JPPM. Selepas pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Berikutnya kita kenali pula Tun Temenggung Jugah Anak Baryeng yang merupakan pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak atau Pesaka. Antara tanggungjawab beliau adalah bagi mendapatkan sokongan penduduk Bumiputera untuk menyokong Sarawak menyertai pembentukan Malaysia. Beliau telah dilantik menjadi Menteri Persekutuan dan Menteri Hal Ehwal Sarawak selepas pembentukan Malaysia. Dan pemimpin kita seterusnya ini juga tidak kurang hebatnya dalam memainkan peranan penting dalam penubuhan Sarawak United People's Party atau SUPP. Beliau dikenali sebagai Tan Sri Dato' Amar Ong Ki Hui. Pada awalnya, parti beliau menolak idea pembentukan Malaysia. Namun, demi kepentingan masa depan Sarawak, SUPP menyokong penubuhan pembentukan Malaysia. Begitulah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat melihat peranan 8 orang pemimpin itu tadi
dalam membantu pembentukan Malaysia. Peranan mereka amat penting. Jadi tugasan murid-murid pada hari ini, cikgu minta murid-murid fikir dan jawab, tuliskan nama tokoh, pemimpin tempatan yang terlibat dalam pembentukan Malaysia berdasarkan data-data atau maklumat-maklumat yang diberikan di halaman ini. Jadi cikgu nak minta murid baca dan tentukan siapakah tokoh yang terlibat dalam setiap perincian maklumat yang diberikan. Okey, itu saja. Tugasannya mudah. Murid boleh tengok semula, ulang semula tengok data atau maklumat peranan pemimpin yang telah cikgu bacakan tadi dan sesuaikan manakah tokoh yang sesuai mengikut data yang dihuraikan dalam halaman fikir dan jawab ini. Cuba ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami rentetan proses peristiwa pemasyhuran Malaysia dan peranan pemimpin-pemimpin tempatan dalam pembentukan negara kita Malaysia. Lahirnya sebuah cinta, kenali sejarah, sayangi Malaysia. Sekian, jumpa lagi.